saja e-waste yang berjaya dikumpul pada tahun-tahun sebelum ini. Nilai ini adalah sedikit sekali, yaitu hanya 1% jika dibandingkan penjanaan e-waste dalam negara ini. Dan ini menggambarkan bahawa kesedaran orang awam ataupun publik mengenal e-waste adalah masih terlalu rendah. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang saya hormati sekalian, pada masa ini ekonomi dunia telah mengalami evolusi dengan mengetengahkan model ekonomi kitaran ataupun circular economy dalam pengurusan buangan, dan ianya telah menjadi antara agenda utama yang diketengahkan di peringkat global dalam usaha untuk mengurangkan penjanaan buangan, pencemaran dan juga menangani isu perubahan iklim dan kemerosotan biodiversity. Sejajar dengan peredaran ini, maka pengurusan e-waste di Malaysia juga telah memberi penekanan kepada model ekonomi kitaran, circular economy. Penerapan model ekonomi kitaran ini adalah selaras dengan aspirasi di bawah Rancangan Malaysia ke-12 seperti mana yang digariskan di bawah tema 3, yaitu melonjak kemapanan bagi mendapati cabaran untuk mengimbangi pembangunan sosio-ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Penerapan model ekonomi kitaran dalam pengurusan BT, khususnya e-waste, telah berjaya mengubah prinsip daripada cradle to grave kepada cradle to cradle sejajar dengan waste hierarchy. Di samping itu juga ia turut menyumbang kepada zero waste future melalui pengurangan kuantiti pengurusan buangan ke tapak pengurusan akhir. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pengurusan e-waste di Malaysia mendorong konsep ekonomi kitaran melalui pemakaian 3 aliran utama, iaitu aliran e-waste, aliran pelaporan dan aliran pengurusan keuangan. Pematuhan kepada aliran ini dapat memandu arah kepada kaedah pengurusan e-waste yang lebih betul dan juga memastikan capaian bahan mentah yang mencukupi bagi proses pemulihan kembali ataupun recovery of e-waste di premis yang kita lisenskan. Kita faham bahawa Jabatan Alam Sekitar ada menerima permohonan daripada premis yang kita lisenskan untuk mengimport e-waste daripada luar negara. Walau bagaimanapun, kita pada masa ini kita menekankan supaya sumber dalam negara diberi keutamaan terlebih dahulu sebelum mengimport buangan e-waste daripada luar negara. Nah, melalui pelaksanaan mekanisme seperti yang saya katakan tadi, adalah diharapkan pengurusan e-waste secara mesra alam dapat memberi kesan yang positif dalam mengurangkan penjanaan kuantiti buangan, mengurangkan kos pengurusan dan meminimalkan kebergantungan untuk menguruskan buangan ke tapak pengurusan selamat. Tapi saya percaya pada masa sekarang, pengurusan buangan e-waste ke tapak pengurusan selamat adalah bukan option yang digunakan oleh kita. Kita melihat bahawa e-waste adalah barangan ataupun buangan yang masih boleh diperolehi kembali, dan e-waste merupakan barangan yang berharga yang boleh menjana ekonomi kita. Dan saya percaya dengan adanya seminar seperti ini pada pagi hari ini akan memberi satu kesedaran kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa e-waste boleh membantu ataupun boleh menjana ekonomi negara ini. Oleh itu, semua pihak, iaitu pengguna, luar pengimport peralatan elektrik dan elektronik, dan terutama sekali pusat pengumpulan dan kemudahan pemulihan kembali yang telah dilisenskan oleh Jabatan Alam Sekitar, diharapkan dapat memainkan peranan yang penting untuk menguruskan e-waste secara mesra alam dan lestari. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, suka untuk saya kongsikan bahawa pengurusan e-waste telah menjadi fokus utama bagi pihak industri dalam menzahirkan komitmen terhadap Sustainable Development Goal 2030 dan Environmental, Social dan Governance ESG. Pengurusan e-waste secara tidak langsung menyumbang kepada pencapaian matlamat di bawah, yaitu SDG 3, kesihatan yang baik dan kesejahteraan, SDG 6, air yang bersih dan sanitasi,
SDG 8 pekerjaan yang sesuai dan pertumbuhan ekonomi, SDG 11 bandar dan komuniti yang mampan, SDG 12 penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab, dan SDG 14 kehidupan di bawah air. Saya percaya pada pagi hari ini semua wakil-wakil industri yang hadir sedia maklum dan telah melaksanakan komitmen seperti mana yang digariskan di bawah matlamat SDG dan ESG. Saya daripada bahagian pembangunan di Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor banyak menerima permohonan atau ulasan daripada industri kaitan dengan untuk melaksanakan komitmen ataupun tanggungjawab di dalam ESG tersebut. Sebab tanpa ulasan ataupun tanpa komitmen untuk menjaga alam sekitar, industri pada masa kini mengalami satu cabaran yang besar untuk memasarkan produk yang dihasilkan di dalam daripada industri masing-masing. Maka dengan itu, pendekatan sistematik yang digunakan dalam ESG untuk mengenal pasti, menilai dan mengintegrasikan kesan ekonomi, alam sekitar dan sosial bagi sebuah organisasi terhadap masyarakat serta alam sekitar dapat membantu sebuah organisasi dalam rangka hala tuju dan kaedah bagi memantapkan proses pertumbuhan ekonomi organisasi dan membuat keputusan berdasarkan kepada komitmen terhadap kelestarian alam sekitar. Tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan yang ditengahkan oleh ESG secara tidak langsung juga membantu organisasi untuk patuh kepada perundangan yang sedang dikuatkuasakan. Komitmen yang diberikan oleh pihak industri terhadap ESG dapat menaik taraf dan menjadikan organisasi sebagai sebuah perniagaan yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Melalui seminar ini, saya berharap ianya dapat mencetuskan berbagai idea dan inisiatif baru serta berimpak tinggi yang dapat memberikan manfaat dalam memantapkan organisasi, membuka peluang pelaburan dan penambahbaikan yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, pada 2027 dijangkakan bahawa negara-negara OECD tidak akan lagi mengekspor barangan yang dikategorikan sebagai buangan oleh negara-negara yang berkaitan kepada negara-negara bukan OECD. Ini bermaksud bahawa negara-negara maju telah mengambil satu tindakan ataupun inisiatif untuk memastikan bahawa hanya negara ataupun pengimport yang bertanggungjawab dan yang juga mematuhi pematuhan perundangan alam sekitar di sesebuah negara sahaja boleh dikonsiderkan ataupun boleh dipertimbangkan untuk negara tersebut mengimport buangan-buangan tertentu ataupun barangan yang dikategorikan sebagai buangan daripada negara-negara maju. Ini merupakan satu cabaran kepada industri di Malaysia yang menggunakan buangan ataupun e-waste ataupun lain-lain buangan sebagai bahan mentah di dalam proses industri mereka. Sebab tanpa pematuhan standard yang telah ditetapkan oleh kerajaan ataupun agensi pemerkuasa yang berkaitan, maka adalah amat sukar bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimport ataupun barangan buangan yang berkaitan. Saya menyeru supaya lebih banyak pihak swasta, industri, korporat dan lain-lain untuk turut mendukung aspirasi SDG dan ESG ini ke arah pembangunan ekonomi yang lebih mapan, rendah karbon, cekap sumber dan berdaya saing. Semoga melalui inisiatif yang dijalankan di bawah SDG dan ESG juga dapat menyampaikan mesej untuk kita bersama-sama menjalankan tanggungjawab dengan menguruskan e-waste secara mesra alam dan seterusnya melahirkan generasi yang cakna akan urusan alam sekitar. Dengan itu, saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan syabas kepada pihak penganjur dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan seminar pada pagi hari ini. Maka dengan itu, saya dengan ini membuka seminar Malaysia ESG Contribution 2024 From Trash to Tech. Sekian dan terima kasih.